Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak dalam kelas PDPR kita, iaitu PDPR PSB. Bab yang kita akan pelajari hari ini adalah berkaitan dengan seni catatan bersama dengan Cikgu Sazana. Jom kita teruskan. Baik, kita akan tengok dulu apakah definisi catatan. Jadi cikgu nak anak-anak fokus kepada tajuk ini. Sikit saja video yang cikgu akan buat ni. Baik. Apakah itu definisi catatan? Ia merupakan satu proses kita nak menggambar ataupun melukis menggunakan media basah. Di mana media basah itu akan kita sapu di atas permukaan dua dimensi seperti kertas, lukisan, kita ada permukaan dua dimensi seperti canvas dan juga kayu. Okey, mari sama-sama kita belajar dahulu sejarah perkembangan seni catatan di Malaysia. Ia bermula di antara jangka masa tahun 1930-an hingga 1950-an, itu sebelum merdeka dan awal merdeka. Baik. Okey. Pelukis-pelukis cat air di Pulau Pinang adalah merupakan antara perintis kepada seni catatan moden, di mana mereka menghasilkan seni catatan atau lukisan air yang menggambarkan alam semula jadi dan aktiviti kehidupan seharian. Baik, kita tengok contoh-contoh pelukis cat air yang terawal di Malaysia. Kita ada siapa? Yon Mun Sen, Abdullah Arif. Kita ada Ko Ju Ping. Kita ada juga Kuasia. Dan kita ada pelukis cat air yang juga terkenal, iaitu Ibrahim Abu, ataupun nama samaran yang lain adalah A.B. Ibrahim. Okay, sedikit penerangan tentang tokoh-tokoh cat air ini. Apakah sumbangan beliau? Abdullah Arif telah menghasilkan banyak karya cat air yang menampilkan tema landscape. Ada contoh yang cat air yang dihasilkan seperti karya Pokok Mengkuang yang dihasilkan pada tahun 1950, dan juga ada juga tema seni catatan atau cat air yang dihasilkan menyentuh hasil bumi Malaysia seperti karya Bumi Bahagia Lombong Biji Timah Malaysia yang dihasilkan pada tahun 1960. Itu antara contohlah cat air yang telah beliau hasilkan berkaitan dengan Lombong Biji Timah. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah sumbangan Yon Mun Sen dalam seni catatan. Beliau telah menghasilkan karya yang menampilkan tema alam dan manusia. Antara contoh karya yang telah beliau hasilkan boleh dilihat pada skrin itu. Okey, seterusnya tokoh yang ketiga. Kita ada Ibrahim Abu. Beliau merupakan seorang tokoh cat air yang mana menyara hidup beliau dengan menghasilkan lukisan-lukisan cat air. Antara tema lukisan cat air yang telah beliau hasilkan menggunakan tema landscape dengan suasana yang nostalgic, suasana yang lama. Contohnya Melaka Gate itu adalah antara karya yang beliau hasilkan, dan karya ini pernah diterbitkanlah dalam majalah seperti majalah Mastika dan juga Dewan Sastra. Okey, lihat karya yang beliau hasilkan. Okey. Baik, kita akan mempelajari beberapa bahan yang digunakan dalam penghasilan seni catatan.
Ada banyak tetapi yang familiar, yang biasa kita gunakan sudah pastilah cat air. Bila sebut seni catan, sinonim dengan cat air. Kita ada juga contoh-contoh lain seperti fresco, cat tempera, cat koce, cat minyak, cat akrilik dan juga cat poster. Semuanya bergantung kepada permukaan yang hendak kita gunakan. Okey, kita dah sampai di bahagian teknik-teknik dalam menghasilkan seni catan. Teknik-teknik melukis cat air ini. Ada beberapa teknik yang murid-murid perlu pelajari. Yang pertama, kita ada teknik basah atas basah. Bila sebut basah atas basah, perkataan yang di belakang itu menggambarkan permukaan yang kita gunakan. Jadi kalau basah atas basah bermaksud cat air yang telah dicampurkan dengan air disapu di atas permukaan kertas lukisan yang telah dibasahkan. Itu maksudnya. Okay, kita ada teknik yang kedua iaitu teknik kering atas basah. Bermaksud cat air yang solid, yang tidak dicampur air, disapu di atas permukaan kertas lukisan yang telah dibasahkan. Yang ketiga, kita ada teknik basah atas kering. Bermaksud cat air yang telah dicampurkan air disapu di atas permukaan kertas lukisan yang kering. Okey? Dan yang terakhir, teknik kering atas kering. Menunjukkan bahawa teknik ini menggunakan cat air yang solid yang tidak dicampurkan air, disapu di atas kertas lukisan yang kering. Okey, jom kita sama-sama lihat demonstrasi teknik yang digunakan dalam video yang cikgu akan tunjukkan ini. Jom sama-sama kita lihat. Okey. Kita tengok kaedah yang disediakan. Satu, cat air itu dicampurkan dengan air supaya ia menjadi basah. Satu lagi, cat air yang digunakan dia tidak mencampurkan dengan air. Bermaksud cat air itu solid lah. Okey, yang pekat. Satu cat air yang cair, satu cat air yang pekat digunakan untuk menghasilkan empat teknik ini. Kita tengok. Kita tengok teknik yang pertama. Teknik yang pertama. Dia menyediakan batang pokok. Dia nak buat batang pokok di situ. Nak mewarnakan batang pokok. Menggunakan teknik yang pertama, itu teknik basah atas basah. Okay, dia spray. Dia kata boleh kita spraykan di atas permukaan kertas itu atau kita sapukan air dahulu untuk mewujudkan permukaan yang basah. Okay, kemudian dia ambil cat air yang telah dicampurkan air tadi, disapu ke atas permukaan kertas lukisan yang telah dibasahkan tadi. Ini adalah teknik basah atas basah. Okey, teknik basah atas basah ini menghasilkan kesan lutsina yang suka dikawal sepenuhnya lah sebab kedua-duanya adalah cair. Okey, seterusnya kita nak melihat teknik kering atas basah. Juga permukaan perlu dibasahkan dengan air. Anak-anak perhatikan permukaan kertas lukisan dibasahi air. Kemudian oleh kerana teknik kering atas basah, ia menggunakan cat air yang tidak dicampurkan dengan air dan disapu di atas permukaan kertas lukisan yang telah dibasahi air tadi. Ini adalah teknik kering atas basah.
Jadi ada beza ya antara teknik pertama dan teknik kedua. Teknik ini juga dikatakan sukar dikawal kerana menghasilkan sinar pada permukaan kertas lah, sebab kita masih menggunakan permukaan yang basah. Okay, kita warnakan dulu batang pokok itu juga menggunakan kaedah kering atas basah. Okey, teknik yang ketiga iaitu teknik basah atas kering, di mana permukaan yang akan digunakan adalah permukaan kertas lukisan yang kering. Okey. Teknik basah atas kering menggunakan cat air yang telah dicampur air tadi, cat air yang cair tadi disapu di atas permukaan kertas lukisan yang kering pula. Ya, teknik ini menghasilkan kesan legap dan lebih mudah dikawal lah kerana permukaannya kering ya anak-anak. Okey. Teknik yang keempat, teknik yang paling bagus iaitu teknik kering atas kering. Di mana permukaan yang digunakan adalah kering dan juga cat air yang digunakan adalah cat air yang solid yang tidak dicampurkan dengan air. Teknik ini menghasilkan kesan legap dan mudah dikawal lah, sebab kedua-dua keadaan adalah kering. Jadi terdapatlah 4 contoh teknik yang telah dipelajari tadi. Pertama, gambar pertama teknik kering atas basah. Yang kedua teknik basah atas basah. Yang ketiga teknik basah atas kering. Yang keempat teknik kering atas kering lah. Okey, jadi itu saja untuk demonstrasi beberapa teknik yang kita pelajari. Kita sambung slide kita. Jadi dengan berakhirnya demonstrasi teknik-teknik yang telah dipelajari tadi, kita teruskan dengan slide cikgu yang seterusnya. Cikgu bekalkan anak-anak dengan satu latihan, iaitu murid-murid perlu menghasilkan karya seni catatan anda sendiri, tetapi cikgu bagikan temanya adalah pemandangan. Anak-anak buatlah seni catatan anak-anak menggunakan cat air saja cikgu benarkan. Belilah cat air di kedai ataupun boleh beli di kedai RM2 kan, beli cat air. Kemudian beli berus, beli pelet tempat letak cat air itu, dan hasilkanlah seni catatan anda tersendiri yang bertemakan pemandangan. Anak-anak boleh lihat beberapa contoh lah seni catatan yang bertemakan pemandangan lah. Kita ada gambar waktu senja. Ini gambar pemandangan di tepi laut, pemandangan di air terjun, pemandangan malam. Ini pun waktu malam, ini pemandangan waktu senja. Anak-anak boleh pilih pemandangan yang anak-anak nak lukiskan. Jadi cikgu harapkan tugasan ini dibuat dalam tempoh seminggu sebelum kelas kita yang akan datang, dan kalau boleh masukkan turn in di dalam GC, atau kalau tak pandai turn in, anak-anak boleh PM cikgu untuk cikgu tanda dan beri pemarkahan. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa. Diharapkan apa yang cikgu sampaikan hari ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada anak-anak. Kita jumpa lagi di lain masa. Bye-bye.
Assalamualaikum.